Okey, baiklah murid-murid. Minggu lepas kita dah belajar tentang definisi reka bentuk, teknologi dan reka bentuk dan teknologi beserta dengan elemen di dalam reka bentuk. Okey, jadi pada hari ini cikgu akan menerangkan tentang prinsip di dalam reka bentuk. Okey, jadi di sini cikgu dah senaraikan 8 prinsip di dalam reka bentuk. Okay, setiap prinsip ini wajib untuk kamu ingat. Okay, prinsip yang pertama adalah pengulangan, harmoni, penekanan, pergerakan, keringkasan, kepelbagaian, kontras, keseimbangan. Okay, selepas ini cikgu akan terangkan dengan lebih mendalam lagi apa maksud setiap prinsip ini. Okey, yang ini merupakan prinsip reka bentuk yang telah cikgu senaraikan tadi. Okey, di sini ada tertinggal satu lagi prinsip iaitu pergerakan. Jadi kesemuanya ada 8. Okey, sekarang kita tengok keseimbangan. Okey, apa itu prinsip keseimbangan? Okey, keseimbangan ini dia ada dua jenis iaitu keseimbangan simetri dan keseimbangan simetri. Okey, kamu rujuk gambar pokok di bawah ini. Okey, simetrik dan asimetrik. Okey, jadi simetri ini bahagian kiri dan kanan dia adalah sama. Manakala asimetri pula bahagian kiri dan kanan dia mempunyai bentuk yang berbeza ataupun tidak sama. Itu adalah keseimbangan. Okey, sekarang kita tengok pergerakan. Okey, pergerakan ini merujuk kepada keadaan yang bergetar, bergoyang, beralun, beralur, berpancar serta bersinar-sinar. Okey, jadi kamu boleh tengok gambar ini, ketiga-tiga gambar ini menunjukkan prinsip pergerakan. Pengulangan. Okey, pengulangan maksudnya adalah penyusunan elemen yang berulang-ulang dari segi saiz ataupun bentuk. Jadi kamu tengok gambar yang ditunjukkan. Okey, jadi di dalam gambar ini dia menunjukkan elemen yang sama tetapi berulang-ulang. Itu adalah pengulangan. Seterusnya penekanan. Okey, penekanan merujuk kepada tumpuan ataupun fokus elemen yang diselahkan. Kalau kamu rujuk gambar di bawah ini, gambar yang pertama ini, kamu tahu yang ditekankan di sini adalah dari segi warna. Yang berada di sekelilingnya adalah warna hitam, tetapi di tengah adalah warna merah. Okey, jadi di situ ada prinsip penekanan dari segi warna. Okay, gambar yang kedua ini pula di sekelilingnya ada elemen ataupun bentuk yang sama tetapi satu sahaja bentuk yang saiz dia lain daripada yang lain. Dia besar. Jadi di situ penekanan dia adalah dari segi saiz. Okay, gambar yang ketiga ini sekelilingnya yang lain itu bentuk yang sama tetapi di tengah-tengahnya ada bulatan. Jadi hanya bulatan itu sahaja yang lain daripada yang lain. Okey, di situ dia hendak menimbulkan prinsip penekanan. Keringkasan. Okey, keringkasan ini elemen penting untuk tarik tumpuan agar senang untuk diingati. Jadi gambar di bawah ini menunjukkan gambar yang telah diaplikasikan prinsip keringkasan. Kontras. Okey, kontras menunjukkan elemen yang berlawanan. Okey, kalau kamu tengok gambar yang pertama ini, okey, dia perkataan kontras. Kon itu C-O-N itu dia highlight dengan warna hitam, manakala kontras pula berwarna putih di sekeliling dia. Jadi di situ terdapat elemen yang berlawanan dari segi warna. Sama juga dengan gambar yang kedua, pakaian yang digunakan oleh model tersebut.
Okey, di situ ada elemen warna yang berlawanan di antara warna hitam dan warna merah. Okey, sekarang kita tengok kepelbagaian. Okey, jadi kepelbagaian ini menunjukkan penggunaan pelbagai elemen, gaya dan idea yang berbeza dalam sesuatu reka bentuk. Jadi kepelbagaian ini dia ada gabungan, rupa, bentuk, jalinan, tekstur dan sebagainya. Okey, kesatuan. Okey, kesatuan merujuk kepada elemen yang bergabung untuk membentuk imej, konsep atau idea yang sempurna. Okey, contoh kamu boleh tengok gambar di bawah. Okey, yang terakhir adalah harmoni. Harmoni adalah sesuatu reka bentuk yang dapat mewujudkan gambaran emosi yang positif. Ataupun bila kamu tengok, kamu akan rasa tenang dan aman. Itu adalah prinsip harmoni. Okey, baiklah, tadi kita dah selesai dengan prinsip di dalam reka bentuk. Okey, jadi sekarang kita akan sambung pula dengan kriteria reka bentuk. Okey, jadi apa kepentingan kriteria reka bentuk ini adalah ianya digunakan untuk menentukan nilai sesuatu rekaan. Okey, sama ada rekaan itu berkualiti ataupun tidak berkualiti. Okey, sekarang kita tengok kriteria reka bentuk yang pertama. Okey, jadi dalam sesuatu reka bentuk, kriteria penting yang pertama adalah creativity. Okey, creativity ini adalah idea baru ataupun idea yang dapat memperbaik fungsi sedia ada. Jadi kamu hendak mencipta sesuatu, kamu perlu menggunakan creativity yang ada pada kamu dengan syarat idea kamu adalah idea yang baru ataupun idea yang dapat memperbaik fungsi sedia ada. Okey, yang kedua adalah ergonomik. Okey, ergonomik ini maksudnya adalah ciri keselesaan. Jadi, apa-apa produk yang kamu cipta ataupun yang kamu buat, kamu mestilah memasukkan kriteria ergonomik. Okey, ataupun ciri keselesaan kepada pengguna. Bila pengguna guna kamu punya produk, dia boleh mendapatkan ciri keselesaan. Okey, jadi kalau produk yang kamu bina menyusahkan pengguna, maksudnya dia tidak ada ciri ergonomik. Yang ketiga, keaslian reka bentuk. Okey, keaslian reka bentuk ini maksudnya kamu tidak meniru produk sedia ada. Sesuatu produk yang dibuat perlulah hasil kamu sendiri, tidak menciplak produk ataupun idea daripada orang lain. Yang keempat, kualiti dan keboleh pasaran. Kamu hendak mencipta sesuatu produk, pastikan produk yang kamu buat itu adalah produk yang berkualiti, tidak mudah rosak dan dapat sambutan pengguna. Ni tidak buat sesuatu produk shop sendiri. Bila jual orang semua tak nak beli. Itu tidak boleh, itu bukan kriteria di dalam reka bentuk. Mesti ada kualiti dan boleh dipasarkan. Okey, yang terakhir adalah kecenderungan inovasi. Okey, cikgu yakin ramai yang tak tahu apa itu maksud inovasi. Inovasi ini maksudnya adalah penambahbaikan. Okey, jadi sesuatu produk yang dibuat dia mesti ada nilai inovasi ini, ada penambahbaikan. Okey, jadi produk lebih baik dan berdaya saing. Itu kepentingan kecenderungan inovasi. Okey, cikgu harap kamu faham dan cikgu nak kamu buat nota kamu sendiri.